jin, oleh jin yang tertentu, yang terutamanya yang kita panggil orang minyak. Orang minyak ini bukan orang, dia jenis jin. Biasanya badannya memang gelap sikit lah, kepalanya botak. Sebab itu kadang-kadang kita panggil si botak. Tapi orang minyak ini dia suka perempuan. Jadi orang-orang perempuan yang didampingi oleh orang minyak ini memang tak suka kahwin. Kalau kahwin pun dia tak ada nikmat. Dan ini saya dapati ma'had tahfiz ramai yang diganggu oleh makhluk halus ini. Di sini saya tak tahulah, ini bukan cerita sini Perempuan yang diganggu ni dia bercerita, dia kata memang dia ganggu sejak dia belajar di situ. Datangnya tidak tentu, tapi biasanya dah tidur. Bila tidur itu macam didatangi oleh makhluk itu tadi. Satu malam lah dia kerjakan anak gadis itu, sehingga akhirnya jadi ketagih anak gadis ini. Kadang-kadang sedang baca Quran, menghafal Quran, dia tiba-tiba orang lembaga ini datang, dia pun rasa mengantuk, dia tidur, dia berbaring. Orang pelajar-pelajar lain nampak dia baring saja, tapi dalam pengalaman dia sedang digauli oleh makhluk halus ini. Dan ini saya dapati memang ramai, ataupun ada beberapa pelajar di ma'had tahfiz di mana-mana pun yang kena ganggu macam ini. Jadi pelajar-pelajar perempuan yang kena ganggu seperti ini pun tak ada keinginan nak kahwin. Yang dah kahwin pun bercerita, dia kata tak ada apa makna. Jadi ini salah satunya diganggu. Ataupun makhluk halus jin ini yang dinamakan hantu raya. Hantu raya ini kalau dalam Quran bagi saya lah, ialah ifrit. Seperti yang disebut dalam Quran, wa qala ifritun minal jinni inni atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni bihi laqawiyyun amin. Siapa yang didampingi oleh jin ini pun sukar. Satu lagi hantu laut, jin laut. Jin laut ini kalau ada di dalam tubuh seorang lelaki perempuan memang susah sekali. Tanda jin dalam air ni, daripada air. Apa tandanya? Tanda yang pertama ialah sendawa. Apa yang sendawa kuat, selalu sendawa, itu ada jin daripada air. Sama ada daripada perigi, daripada sawah, daripada parit, daripada tasik, daripada laut. Cuma yang dari laut, orang itu garang, suaranya besar. Saya pakai mikrofon macam ni pun masih kecil lagi suara. Tapi orang yang ada jin laut tak pakai mikrofon ni semua boleh dengar. Ada suara besar ni. Ada suara besar, tapi taklah sebesar mana Dia tak perlu mikrofon ni. Kalau bercakap menjadi tak perlu, semua boleh dengar. Tandanya apa dia? Sendawa. Siapa ada sendawa tu boleh datang persalatan saya, boleh buangkan. Tapi andainya kalau daripada mak, kena mak atau nenek itu datang. Sendawa. Jin air ini kalau ada dalam tubuh kita susah nak kahwin. Sebagai contoh seorang anak dara umur 36 datang persalatan saya mengadu, saya ni ustaz nak kahwin susah sangat. Bila saya tanya, awak selalu sendawa? Memanglah sendawa. Bila saya ketuk,
di belakang, karena jin air itu dia masuk dekat pinggang, dia naik. Tulang-tulang sangka dia akan duduk dekat susu sebelah kiri, sebelah kanan. Ya. Bila saya ketuk, jin itu mengakulah, memang saya ni hantu laut. Kenapa pula Ustaz ganggu saya? Saya dah jadikan dia isteri dah lama, dah bertahun-tahun. Saya tak mau keluar. Ini isteri saya. Kata saya, macam mana awak suami dia? Dia pun tak nampak, saya pun tak nampak. Awak jenis jin orang laut, kahwin dengan orang laut. Tak mau. Saya dah lama jadikan dia isteri. Tak mau tak apalah. Saya pukul. Bila saya pukul sakit. Tak apalah awak duduk dalam, jangan keluar. Akhirnya bila sakit ni, jin bila sampai satu peringkat kita ketuk, dia sakit, dia rasa mati atau hidup, dia baru nak keluar. Dia pun cakap, Ustaz saya nak keluar lah. Dia boleh kahwin dengan orang, dengan manusia, tapi dengan satu syarat, dengan dua syarat. Pertama, lepas saya keluar ni, dalam masa 3 bulan mesti dia kahwin. Kalau tidak, aku masuk balik. Kedua, dia jangan pergi ke tepi laut. Kalau dia pergi tepi laut, saya masuk balik, atau yang lain masuk balik. 1 tahun dia tak kahwin. 1 hari dia pergi Pantai Murid, yang bawa sepupu dia tak keluar, dia dalam kereta. Sepupu dia tu nak beli mie, dah masuk lagi. Datanglah kereta saya pukul. Ini yang baru ke yang lama? Yang baru. Tapi tak tahulah, mungkin dia bohong. Mungkin dia bohong. Bukan susah nak cakap yang baru. Jin ni kita boleh dengar, tak boleh percaya. Bagi saya tak kira lah baru ke lama, pukul saja. Kata saya tak percaya. Awak baru ke orang lama masuk balik, saya pukul. Yang saya mau awak keluar, jangan ganggu dia. Saya pukul-pukul keluar. Dan tak lama lepas itu, beberapa bulan dia kahwin dengan seorang yang padan lah dengan umur dia, dalam 40-an. Saya lupa lah orang tu ada suami ke tidak, saya lupa. Baru kahwin. Ini hantu laut. Sebab itu jangan kita suka mandi tepi-tepi laut. Boleh mandi. Nak mandi itu bawa apa dia? Bawa garam campur lada hitam, campur cuka makan, perahkan 5 nipis, bacakan Law Anzalna tu, tabur dekat pantai yang kita nak mandi. Rejam, bukan tabur gitu, tabur dia suka. Rejam lain, rejam. Rejam itu baling, lempar dengan kuat macam mana kita nak lempar anjing, dengan penuh perasaan. Ini pandang Allah Ta'ala. Macam air yang kamu baca tu, ada kawan pingsan, isteri, jangan disapu. Sapu dia suka lah. Sapu ni kan sayang kan. Ambil macam itu, lempar dekat muka. Itu baru dia badan. Lempar ni, apa kesannya? Kalau kita rejam itu air tadi, makhluk halus yang dekat sini ni dia rasa macam kita lempar dengan anak-anak batu. Kalau kita macam itu, sayang lah. Selama ni kan kita sapu kan? Jangan sapu, ambil itu, lempar. Kalau mandi itu jangan cirus tu, tembak dengan itu. Betul ni. Tembak begitu. Saya kalau mandikan orang, dia duduk situ, pakai gayung, pakai jam tinggi-tinggi, dia turun ke atas kepala. Itu macam rejaman lembing. Kalau kita macam itu boleh juga, macam cara kita mandi, tapi kesannya kurang. Selain daripada itu, selalulah orang yang susah cari jodoh ni, mandilah air batu. Sekurang-kurangnya sehari sekali. Caranya macam mana? Ambil 5 nipis sebiji, belah 2, potong 2, bawa garam halus, sediakan air batu dalam satu beldi besar.
limau nipis tadi yang sudah dibelah dua, potong dua, kenakan garam halus, gosok sebagai sabun. Lama-lama sental dekat kepala, dekat muka, dekat keliling. Minta pertolongan Allah, ya Allah, buangkanlah unsur-unsur jahat di luar dan di dalam badan aku. Unsur-unsur jin, unsur-unsur apa saja yang menghalang aku dari dulu. Dah gosok-gosok, sental semua, lama-lama akhir sekali bilaslah dengan air batu. Itu sekurang-kurangnya buat sekali. InsyaAllah kalau ada apa-apa jin yang menghalang kita daripada kahwin, InsyaAllah. Tapi dalam banyak-banyak hal, dalam banyak-banyak hal, kalau sekiranya jin yang ada dalam badan seseorang itu dalam bentuk sihir yang menggunakan simpulan sihir, ini jadi masalah. Saya temui seorang yang saya tolong nak dapat jodoh tak boleh. Pasal apa? Keluarganya dah mati dua-dua. Dulu dia ingat maknya jumpa seorang pawang, seluruh badannya dilumur dengan tepung beras, macam diuli lah seluruh badan dia. Kemudian ada satu barang dia pun tak tahu, dibungkus, ditanam oleh mak dia dekat keliling rumah. Dia pun tak tahu di mana. Ini susah. Jadi cara nak mematikan simpulan sihir itu tidaklah kita buangkan atau kita matikan. Tapi kita tak tahu di mana keliling rumah kita tadi. Dia penjuru mana, di tempat mana, bawah rumah ke, tepi rumah ke, berapa ke, saya tak tahu. Ini memang tak dapat saya tolong sampai sekarang. Perempuan ini sudah 40 tahun. Sejak dia umur 32 tahun, dia minta tolong saya. Kata saya kalau begini saya tak boleh. Dan lembaga yang menghalang dia itu ialah seekor jin yang berupa dia suka sangat dengan perempuan. Berupa orang hutan. Ini memang satu kes, sampai sekarang dia tak boleh tolong. Kalau nak tolong dia ni mestilah kita buangkan. Bila saya pukul, dia lupa tapi dia tak mau bercakap. Kalau jin itu bercakap, benda itu ditanam di sini, saya boleh tunjuk senang. Biasanya itu dia boleh tunjuk jin itu. Lalu kita gali ada benda tu, kita buangkan, kita siram. Ini tak mau, dia tak mau bercakap. Ini yang susah. Jadi setakat ini dululah. Ada siapa-siapa nak tanya tadi? Ini malu katnya ni tentang jodoh ni. Silakan. Kalau malu pelajar perempuan boleh tulis.